Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Hari ini ya, selepas rembakan kabinet dan selepas setahun Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani memerintah, tentera-tentera cyber pembangkang Perikatan Nasional DINPAS ya tidak henti-henti meroyan dan menyerang Datuk Seri YB Rafizi Ramli, dan mereka mengatakan ini saja level YB Rafizi, itu antara kenyataan-kenyataan yang mereka buat sahabat-sahabat semua. Dan juga mereka mempersoalkan Rafizi hanyalah pandai bercakap kosong, melemparkan ataupun membuat formula-formula, tidak satu pun yang berjaya. Sahabat semua, kalau kita lihat sepanjang 33 bulan Kerajaan Perikatan Nasional, ya, apa yang sumbangan yang kita boleh nampak ya, di dalam kerajaan kita, apa yang pemimpin PAS, pemimpin Bersatu buat, ya, adakah mereka berjaya memulihkan ekonomi kita? Adakah mereka berjaya menyediakan telur ya, yang semasa mereka menjadi kerajaan, ya, telur pun hilang di pasaran, ayam pun hilang di pasaran, harga, inflasi, ya, apalagi nilai ringgit menjunam dan sebagainya, banyak lagi ya, pelabur lari. Adakah ini yang dikatakan ya yang terbaik oleh tentera-tentera cyber, ya, walaun-walauntit, pentaksub-pentaksub ya daripada pembangkang ini sahabat semua. Jadi hari ini ya YB Rafizi Ramli menjawab ya segala apa yang dikatakan, tuduhan kononnya inilah level YB Rafizi Ramli. Namun hari ini sahabat semua, menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda ya kenyataan yang diposting oleh YB Rafizi Ramli di dalam Facebook beliau ya. Soalnya katanya macam ini je level menteri, itu antara persoalan yang dibuat oleh walaun-walauntit, pentaksub-pentaksub daripada Perikatan Nasional. Selepas setahun diberi amanah menjadi Menteri Ekonomi, kata YB Rafizi Ramli, alhamdulillah beberapa keputusan penting untuk menstrukturkan ekonomi bagi jangka masa panjang telah dibuat. Keputusan-keputusan ini sukar dan keputusan yang sukar dibuat dan sukar untuk dilaksana. Sebab itu keputusan tergendala sebelum ini. Contoh yang paling baik ialah reformasi bantuan sosial ke arah mewujudkan sistem perlindungan sosial yang universal. Kemampuan kerajaan menambah baik sistem bantuan sosial kepada mereka yang memerlukan bergantung kepada maklumat penerima. Tidak cukup dengan maklumat nama dan tempat tinggal, kerajaan memerlukan maklumat yang tepat tentang keadaan sosioekonomi setiap keluarga. Tanpa pangkalan data ini, berapa banyak peruntukan dibelanja pun ia belum tentu dapat memenuhi sasaran sistem bantuan sosial. Sebab itu saya fokus kepada satu pangkalan data menyeluruh ke arah itu. Setelah penjawat awam dari seluruh jabatan kerajaan bertungkus lumus sejak Mei 2023, insya Allah katanya sistem pangkalan data utama yang dipanggil PADU akan dibuka kepada orang ramai untuk validasi bermula Januari ini. Begitulah ya, jugalah dengan beberapa keputusan dasar yang lain tahun 2023 memberi tumpuan untuk mencapai sepakat keputusan-keputusan yang penting yang tertangguh oleh pentadbir-pentadbir lalu. Bermula tahun 2024 katanya pelaksanaan dasar-dasar menyeluruh ini akan mulai dirasai dan difahami oleh rakyat. Itu juga akan memberi sedikit masa terluang kepada saya untuk menumpukan kepada satu lagi tugasan penting, yaitu memberi pencerahan untuk melawan propaganda pembohongan, pembodohan oleh pembangkang. Politik ialah persaingan. Parti-parti politik bersaing untuk meyakinkan rakyat dan ada pelbagai cara untuk bersaing, kata YB Rafizi Ramli. Pembangkang sekarang memilih untuk memperbodohkan rakyat dengan mainkan sentimen perkauman, menolak fakta dan mengalihkan pandangan rakyat dari perkara sebenar. Tujuannya ialah supaya rakyat berterusan mengeluh dan menolak fakta-fakta yang ada di depan mata mereka. Itu hak mereka untuk memilih strategi masing-masing, kata YB Rafizi Ramli. Sebagai salah seorang pemimpin dan kerajaan, menjadi tanggung jawab dan hak saya untuk melawan usaha pembodohan rakyat demi kuasa ini. Sebelum ini, saya tidak terlalu memberi perhatian untuk menjawab karena saya tumpukan 10 masa untuk memastikan keputusan-keputusan dasar penting dibuat untuk menambah baik struktur ekonomi negara. Bermula sekarang,
saya akan fokus juga kepada usaha memperbaiki komunikasi kementerian dan juga kerajaan keseluruhannya, termasuklah menjawab kebodohan sebahagian dari cahayanya ialah dengan menunjukkan kebodohan hujah pembangkang. Saya tahu ada penyokong pembangkang yang akan melenting katanya bila mereka tidak boleh menjawab. Alasan yang selalu diberi ialah ini bukan kerja menteri, ini level menteri dan yang sama waktu dengannya. Itulah reaksi mereka bila menteri mula menjawab. Saya diajar beberapa perkara asas, kata YB Rafizi Ramli. Kalau ada yang memukul secara tidak adil, jangan teragak-agak untuk pukul balik. Ini masa untuk memukul balik siri pembodohan Perikatan Nasional. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kalau sebelum ini YB Rafizi Ramli begitu sibuk ya dengan perkara-perkara yang beliau ya sedang lakukan, ya hari ini ya kita boleh melihat bagaimana YB Rafizi Ramli sekali lagi ya bakal ya memberi jawaban balas ya kepada setiap serangan, setiap perkara yang dibuat oleh pihak pembangkang. Jadi kalau kita lihat mereka cakap YB Rafizi Ramli tidak memberikan kesan apa-apa, kita boleh nampak ini salah satu gambar sedang satu usaha yaitu IPR Intan ya untuk menumpukan, membangunkan ataupun meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Ya, usaha-usaha seperti ini tidak dilihat oleh pihak pembangkang karena sudah dibutakan dengan kebencian, sudah dibutakan dengan kebodohan, sudah dibutakan dengan dengan kedangkalan, kebobrokan mereka sahabat-sahabat semua. Perkara baik mereka tidak lihat. Walaupun perkara ini kecil sebenarnya, tapi ya ianya membantu pengusaha-pengusaha petani-petani ya seperti IPR Intan ini untuk pertanian modern, ya begitu juga dengan mesin vending, ya itu adalah satu perkara yang kecil tapi nilainya tidak dilihat oleh tentera-tentera cyber pihak pembangkang. Kerana apa? Kerana mereka ya begitu tertekan, terdesak untuk membina persepsi, untuk memburukkan pemimpin-pemimpin hari ini, terutamanya seperti YB Rafizi Ramli ya yang seringkali menjadi serangan mangsa ataupun fokus serangan oleh pihak pembangkang hari ini. Dan sebagai satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah berkaitan dengan dasar gaji progresif. Selama puluhan tahun sebenarnya perkara ini tidak dilakukan. Gaji pentadbir swasta dalam sektor swasta maupun kerajaan tidak pernah dinaikkan. Tapi inilah untuk yang pertama kalinya sahabat-sahabat semua, usaha yang sedang dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga YB Rafizi Ramli untuk menaikkan gaji gaji progresif kepada sektor swasta maupun kerajaan. Adakah ini satu yang tidak sumbangan yang dilakukan oleh YB Rafizi Ramli? Jelas sahabat semua, mereka hanya pandai membina persepsi, memburukkan orang, tapi sebaliknya mereka membutakan mata, memegahkan telinga untuk melihat dan mendengar apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini dan juga Kementerian Ekonomi yang ditadbir ataupun dipimpin oleh YB Rafizi Ramli. Banyak sebenarnya ya seperti ini memperkasakan pekerja-pekerja perusahaan mikro kecil dan sederhana. Adakah mereka tidak melihat semua ini? Mereka hanya pandai ya dengan pelbagai tuduhan dan sebagainya. Ini yang kita nampak ya sebenarnya mereka begitu meroyan ya memodernkan industri pertanian melalui banci tahun 2024. Ini antara juga usaha yang sedang dilakukan. Ya, gaji progresif sebenarnya sudah pun dibentangkan di dalam Dewan Rakyat, tapi malangnya pihak pembangkang, tentera cyber pembangkang ya begitu bangang, begitu bodoh ya menunjukkan kebobrokan mereka tanpa membuat ya kaji selidik apa yang mereka buat ya, kenyataan, tuduhan dan sebagainya. Jadi sebenarnya siapa sebenarnya yang bodoh? Siapa sebenarnya yang level kampung ya? Bagi saya ya mereka itu adalah daripada tentera-tentera cyber, pentaksub Perikatan Nasional ya, walau-walauntid ya, tidak tahu di mana kepala otak mereka ya, tapi mereka membuat serangan tanpa asas, tanpa bukti dan sebagainya. Jadi terbaik daripada YB Rafizi Ramli, katanya inilah masanya untuk menyerang balik
ya serangan, ya persepsi yang dibuat oleh geng-geng pentaksub daripada pembangkang ini. Ya, jadi kita harap apapun yang dilakukan oleh kerajaan hari ini dan juga YB Rafizi Ramli boleh menutup mulut segala pengkritik. Ya, kita tahu walaupun mulut mereka tidak akan ditutup sebab ada saja isu yang akan mereka mainkan, tapi sekurang-kurangnya ramai lagi rakyat yang bijak di luar sana yang boleh melihat, boleh mendengar dan boleh menilai sendiri, ya, adakah Kementerian Ekonomi YB Rafizi Ramli ini berfungsi atau tidak. Anda boleh berikan komen Anda, sahabat-sahabat semua. Sekiranya Anda mau berikan pandangan ataupun komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.